أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bahjah Mardiyah, muka surat 41, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka setengahnya setengah daripada makmum yang masbuk yang berlaku pada rakaat selain daripada rakaat yang pertama, maka setengah makmum yang masbuk pada rakaat selain daripada rakaat pertama. Sebab terdahulu masbuk berlaku pada tiap rakaat. Masbuk bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama sahaja. Kalau berfahaman masbuk berlaku pada rakaat pertama sahaja, ni salah sangat-sangat. Masbuk berlaku pada rakaat pertama dan juga rakaat selain rakaat pertama yang kita baca minggu lepas. Masbuk ni sama ada pada rakaat yang pertama imam atau lainnya, kerana dapat tasawurkan, dapat digambarkan orang masbuk itu, makmum masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat keempat berlaku makmum masbuk. Muwafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat yang ianya berkait dengan hukum Fatihah. Muwafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah, imam tidak tanggung bacaan Fatihah. Muwafiq rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, batal sembahyang. Masbuk imam rakaat wajib rakaat serta merta, baki Fatihah masbuk ditanggung oleh imam. Kalau masbuk tidak rakaat serta merta, boleh bawa kepada batal sembahyang kalau imam sudah iktidal baru dia rakaat. Jadi muwafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat yang ada bacaan Fatihah, yang mana wajib membaca Fatihah dengan sempurna bagi makmum yang muwafiq, bagi tok imam, bagi orang yang sembahyang seorang diri. Sebagaimana tok imam, sebagaimana orang sembahyang seorang diri, kita maklum rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah batal sembahyang. Muwafiq rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah batal sembahyang juga. Jadi muwafiq masbuk berkait dengan bacaan Fatihah wajib disudahkan ataupun ditanggung oleh imam baki dia. Bahkan muwafiq masbuk ni pun berlaku ketika sembahyang jenazah. Imam takbiratul ihram, kita baru je nak masuk dalam saf, tambah sedikit, imam sudah takbiratul ihram, imam membaca takbir yang pertama.
Tapi oleh kerana kita ni lambat masuk, jadi kita takbirnya kemudian. Selepas tu takbir, sekejap imam takbir yang kedua, tak dapat masa satu Fatihah, maka makmum ni dipanggil makmum masbuk. Takbir yang kedua serta merta baki Fatihah ditanggung oleh imam. Tak ada ni. Sebenarnya jenazah pun berlaku muafiq dan masbuk. Mana kalau makmum ni muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah sebelum takbir yang kedua. Tapi kalau makmum ni masbuk, tadi imam takbiratul ihram, dia ada 4 kali takbir rukun sembahyang solat jenazah. Tapi dia lambat. Dia lambat. Dia takbir, sekejap imam takbir yang kedua untuk membaca selawat. Jadi selepas daripada makmum takbir sampai imam takbir kedua, tak dapat masa satu perhatian pertengahan, maka masbuklah makmum ni takbir yang kedua serta merta baki patut ditanggung oleh imam. Ini solat jenazah. Ini saya nak tambah sikit. Dia gini, dia muafiq masbuk ni dia ada 2. Satunya muafiq masbuk yang kita bicara sekarang, dipanggil muafiq masbuk rakaat, berkaitan dengan hukum Fatihah. Dia ada satu laginya muafiq masbuk sembahyang. Itu bicara lain. Kalau imam kita sempat kat pertama dengan imam memberi salam, kita memberi salam, dia panggil kita muafiq sembahyang. Kalau kita masuk dalam sembahyang tak sempat rakaat pertama, rakaat kedua ke, ketiga ke, empat ke, imam memberi salam, kita menambah rakaat, dia panggil di situ masbuk sembahyang. Itu bab lain. Tapi kalau kita masbuk sembahyang, kita fahamlah. Mana kita masuk imam rakaat kedua, kita fahamlah. Lepas imam beri salam, tambah satu rakaat lagi. Sama juga dengan solat jenazah. Dia sama je. Solat zuhur ada 4 rakaat. Solat jenazah ada 4 takbir. Dia sama saja. Kalau dia masbuk sembahyang dengan bahawa imam takbir yang kedua, dia baru takbir yang pertama, baru masuk sembahyang. Samalah. Sebagaimana sembahyang zuhur, imam rakaat kedua, dia baru takbir rakaat pertama. Samalah. Dipanggil masbuk sembahyang. Ada ni pengajaran kuliah duha, orang ramai. Kemudian didatangkan satu jenazah. Masa selepas habis kuliah duha, solat jenazah pukul 10 pagi lah. 10 pagi. Jadi keangnya baguslah, sebab orang ramai ni. Orang ramai. Kuliah duha orang ramai. Tapi sebahagian tak ada air semayang barangkali. Ada air semayang mungkin mula-mula duduk lama dalam masjid, akhirnya wuduk batal, gitulah. Jadi pada masa nak solat jenazah tu, ramai juga yang duduk di ruang tengah, ruang utama solat tu keluar. Dia keluar. Tak ada air semayang lah, mana tak semayang jenazah lah. Masa tu saya dan ramai lagi lah, dalam belah-belah orang juga duduk di ruang luar. Duduk di ruang luar, nak masuk jadi terhalang. Sebab orang dalam dia keluar. Orang dalam dia keluar. Lepas habis keluar, barulah boleh masuk. Jadi sama dengan saya tu, dalam belah-belah orang tu, memang masa takbir, imam sudah takbir yang kedua untuk membaca selawat. Saya dan ramai-ramai tu baru takbir yang pertama untuk membaca Fatihah. Tak ada ni. Dan memang takbir yang pertama tu masbuk, sebab sekejap imam takbir yang ketiga, maka kita segera takbir yang kedua untuk baca selawat. Sebagaimana kalau kita sembahyang zuhur, imam rakaat kedua atau rakaat pertama, imam beri salam, kita tambah satu rakaat. Begitu juga lepas imam takbir yang keempat solat jenazah, imam memberi salam, maka yang takbir lewat satu takbir tadi ni, dia kena tak takbir yang keempat. Imam takbir yang keempat, imam memberi salam, hak bersama dengan saya tadi beri salam juga. Dia buat macam mana tu? Boleh tunjuk jalan macam mana dia buat? Sebab saya ni belah-belah orang ni hak duduk luar ni,
sungguhnya nak solat jenazah tapi lambat sebab terhalang orang nak keluar daripada ruang utama tu. Lepas imam takbir yang keempat, kita makmum ni takbir yang ketiga. Imam memberi salam, makmum ni takbir yang keempat baru salam. Macam zuhur lah, naik orang keempat, selesai baru salam. Imam beri salam saja, ramai-ramai tu beri salam juga. Cara mana dia buat? Dia sembahyang 3 takbir. Solat jenazah 4 takbir tu rukun. Kan rukun kan 4 takbir. Takbir kali tidak sah. Ataupun dia kejar tengah tu biar jadi 4 juga. Tengah tu. Sama je lah. Kita waktu kedua zuhur, imam kita waktu pertama zuhur, imam waktu kedua zuhur. Tukar. Mana imam waktu kedua zuhur, kita waktu pertama zuhur. Boleh tak? Kita kejar tu imam, akhir dia waktu keempat, kita waktu keempat juga. Boleh? Dah. Sekarang ni kita baru masuk semai zuhur waktu pertama, imam waktu kedua. Kita nak jadi imam waktu keempat, tasyahud akhir salam, kita waktu keempat, tasyahud akhir salam. Kita pun kejar tengah tu. Boleh buat gitu? Tak boleh, tak sah juga. Kalau buat seumpama tu, dia takbir yang pertama, imam takbir solat yang kedua, lepas tu dia kejar tengah tu biar jadi imam takbir yang keempat, dia pun takbir keempat, imam beri salam, dia beri salam. Sama juga, tak sah juga. Tapi kalau dia takbir memang 3 kali sungguh, memang tidak sah. Ni cerita sungguh ni. Ramai juga belah-belah orang hak sungguh nak salat jenazah tapi terlewat satu takbir, imam memberi salam selepas takbir yang keempat, makmum ni kena takbir yang keempat. Lepas tu baca doa yang keempat tu sunat je. Imam baca doa, kemudian barulah beri salam. Sebab dia masbuk sembahyang dia panggil. Lewat satu takbir. Lepas imam beri salam, tambah satu takbir. Macam lewat satu rakaat, imam memberi salam, tambah satu rakaat. Gitulah. Kata, sungguh sangat solat jenazah ni. Jadi muafiq masbuk berkait dengan Fatihah. Berlaku pada tiap-tiap rakaat. Nak cerita ni hak masbuk selain rakaat pertama. Ni kena ambil faham boleh lah sebab ramai sangatlah saya jumpa orang yang berfahaman masbuk rakaat pertama saja. Ni salah sangat-sangat. Salah. Masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Mana contoh? Maka setengah daripada masbuk pada rakaat selain rakaat pertama. Orang muafiq yang telah terdahulu. Orang muafiq yang telah terdahulu. Orang muafiq yang telah terdahulu ni, yakni orang muafiq yang diuzurkan ketinggalan 3 rukun panjang. Yang bicara terdahulu. Apabila lalu ia sebab mengerjakan akan aturan sembahyangnya, ditinggalkan oleh imam ni sebab ketinggalan, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang, maka tiada bangun ia kepada qiyamnya, melainkan adalah imam itu telah rakaat atau hampir ia pada rakaat, maka diberi hukum orang masbuk jua. Ni ini contoh masbuk selain rakaat pertama. Sekarang rakaat pertama makmum ni muafiq. Rakaat pertama makmum ni muafiq, dapat masa satu Fatihah. Tiba-tiba berlaku keuzuran. Yang kita bicara dahulu 5 keuzuran yang sepakat ulama. Ambil contoh 1. Makmum muafiq ni lupa membaca Fatihah. Makmum muafiq ni lupa membaca Fatihah. Imam baca Fatihah kuat, dia puati dengar. Biasalah. Imam baca surah, dia terlupa nak baca Fatihah. Imam rakaat, Allah, Fatihah tak baca. Memang tak sempat baca sebab terlupa, tapi dapat masa, maka muafiq, bagi dapat masa. Daripada makmum takbir tadi sampai merokok, dapat 3 kali masa Fatihah. Mana apa ni? 3 kali muafiq. Ni tambah ni. Muafiq lah sebab dapat masa, tapi belum membaca sebab dia terlupa. Imam rakaat, dia barulah teringat Allah, Fatihah tak baca, maka wajib menyudarkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang sampai sujud yang kedua. Jadi imam pun rakaat, imam pun iktidal,
dia barulah memulai baca Fatihah. Imam sujud yang pertama, imam duduk antara sujud contohnya, barulah dia selesai baca Fatihah. Dia pun buat aturan sembahyang dia, tertib sembahyang dia lah. Dia pun rokok, dia pun iktidal. Imam naik kat kedua dah. Dia iktidal, dia sujud yang pertama, duduk antara sujud, sujud yang kedua. Imam selesai dah baca Fatihah atas tu. Dia pun baru bangun rakaat kedua. Kebetulan imam baca surah pendek. Tegak makmum kat kedua, sekejap imam rokok, tak dapat masa satu Fatihah sebab imam baca surah pendek. Maka makmum ni masbuk pada rakaat yang kedua. Itu contoh. Rakaat pertama dia muafiq, yang kedua dia jadi masbuk. Ni contoh. Ada. Kita ambil satu contoh lagi. Rakaat pertama muafiq yang berlaku keuzuran yang bicara sekarang. Makmum ni gagap. Dia gagap. Dia bukan waswah. Waswah lain. Waswah dia baca Fatihah dia undur. Dia baca Fatihah dia undur. Tu kena ngaji lain tu. Ini bukan waswah, dia gagap. Ada orang dia baca Fatihah dia kena wasal. Dia baca Fatihah dia kena wasal. Tapi nak wasal kita bukan macam hok dalam YouTube tu. Dah. Ada Syekh Arab tu. 7 ayat Fatihah senapah dia faham. Senapah ni dia bukan baca Fatihah laju. Dia baca Fatihah dengan lagu pula. Allah kata. Dia baca Fatihah dengan lagu daripada awal sampai waladdallin senapah. Memang tak boleh buat. Orang kita tak boleh buat. Jadi bila dia wasal dia habis napah, dia berhenti. Dia nak baca ni. Dia bercakap pun payah. Dia bercakap nak sebut apa-apa tu kita duduk tunggulah. Jemu kita duduk tunggu. Lambat boleh sebut. Dia gagap. Jadi rakaat pertama dia dapat masa, tapi oleh kerana dia gagap, dia tak dapat menyudahkan bacaan Fatihah. Imam rakaat dia tetap wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jadi apabila selesai dia baca Fatihah, dia pun rakaat. Kita buat masalah lah. Imam bangkit rakaat kedua. Dia pun iktidal, dia pun sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua. Dia naik rakaat kedua. Imam baca surah pendek. Sekejap saja imam rakaat. Dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Masbuk dia wajib rakaat serta merta. Tapi masa yang didapat tu kalau orang tidak gagap, boleh baca 3 ayat dah, kita katalah. Tapi dia bismillah pun tak boleh nak mula lagi. Masa memang tak dapat. Tapi kalau orang normal dengan masa yang pendek itu boleh baca dah 3 ayat Fatihah. Tapi gagap dianya bismillah pun tak boleh nak mula lagi. Rakaat serta merta dia masbuk. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Bukan baki Fatihah, satu Fatihah pun ditanggung oleh imam. Rakaat kedua imam tasyahud awal. Dia pun tasyahud awal. Imam yang rakaat ketiga dia kena segera bangkit rakaat ketiga. Tasyahud awal dia tak sempat baca pun, itu bukan rukun sembahyang. Dia pun naik rakaat ketiga dengan tu imam. Dapat masa satu Fatihah yang pertengahan, muafiq dia. Imam rakaat dia baru 2 ayat Fatihah baru boleh baca. Sebab dia gagap. Dia muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Imam rakaat, imam iktidal, imam sujud apa semua. Dia selesailah baca Fatihah, dia pun rakaat. Rakaat ketiga ni dia pun iktidal. Imam yang rakaat keempat dah. Dia sujud, duduk antara sujud yang kedua, dia bangkit pada kedua, sekejap je imam rakaat. Dapat tak masa? Tak dapat. Masbuk dianya wajib rakaat serta merta. Jadi orang gagap ni, rakaat pertama muafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga muafiq, rakaat keempat masbuk. Gimana? Gitulah. Itu contoh masbuk selain daripada rakaat yang pertama. Cuma yang saya baca mengelepah itulah. Itu kalau masalah gagap ni diuji kepada jarang-jarang orang lah. Hak saya tekan mengelepahnya hak jenis lambat gerak diam. Tu kena ambil molek. Lambat gerak diam. Terutama sekali rakaat 3, rakaat keempat. Lambat gerak diam ni makmum yang uzur. Dan ada juga makmum yang gemuk. Kita pergi pada rakaat yang ketiga keempat lah. Sebab rakaat kedua
tu imam ada bacaan surah, dia lambat sikit rokok kan kedua. Makmum mudah dapat masa satu Fatihah. Masa satu Fatihah dalam lingkungan 25 saat. Dapat masa sebelum imam rokok muafiq, tak dapat masa masbuk. Jadi makmum ni makmum yang lambat gerak diam kerana uzur. Rakaat 3 ke 4, selepas selesai membaca tasyahud awal, imam naik rakaat ketiga. Tapi makmum yang lambat gerak diam ni terkia-kia, segera bangkit pada rakaat ketiga tapi lambat. Apa tuah nunja gitulah tau. Yang saya contoh minggu lepas, contoh baru ni nya, sebut minggu lepas, kelas mingguan. Kita ni bukan kelas mingguan ni, 2 kali seminggu, dewi mingguan ke apa. Jadi saya contoh hari Selasa baru ni nya, mai dululah orang kena angin. Ni saya tengok sendiri ni, dia kena angin, dia duduk tepi daripada orang. Memang dia lambat tegak sebab dia payung. Dia boleh berdiri berjalan okey, tapi tangan tu orang kena angin macam ada tangan dia tak serasa gitulah. Jadi dia duduk tepi, dia duduk tengok sebab dia nak bangun tu. Memang jelas dia tak dapat masa satu Fatihah pada rakaat 3 dan ke-4. Dia tegak rakaat 3 ke-4 tu sama je, 3 ke-4 sama je dia berlaku. Dia tegak rakaat 3 ke-4 tu, imam sudah membaca 2-3 ayat Fatihah dah, barulah dia boleh betul tubuh, baru boleh tegak. Sekejap imam rokok, tak dapat masa satu Fatihah masbuk, wajib rokok serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Dan makmum ni memang dipandai, dia rokok serta-merta, memang dipandai, memang dipandai. Oh kata bagus, memang dia masbuk. Sebab dia nak kira masa ni, imam bangkit rakaat 3, imam bangkit rakaat 4. Makmum ni nak kira masa sampai imam rokok, dia tegak. Tapi dia lambat tegak. Dia lambat tegak. Jadi dia tegak, imam sudah baca Fatihah separuh. Jadi imam rokok, dia tak dapat masa satu Fatihah, maka masbuklah kat 3 ke 4. Kalau kat kedua dia lambat sedikit pun tegak, tapi tu imam ada bacaan surah, dia boleh dapat masa satu Fatihah. Dia boleh dapat masa satu Fatihah. Dan ada orang dia gemuk. Dia gemuk. Dia nak turun tu pun kalau jenis latar papang bunyi. Kalau ke latar papang, dah latar semi dak bunyi lah. Dia turun tu mana nampak susah lah. Dia turun tu memang kalau latar papang gegar latar. Lepas tu okey, dia okey, tak ada masalah. Dia ada masalah berdiri, tak ada masalah rokok, tak ada masalah sujud, tak ada masalah. Dia nak turun lambat, dia nak bangkit lambat. Dia nak turun tu, di sujud yang pertama, imam sujud kedua dah. Lambat dia. Jadi bila imam bangkit pada berdiri, jadi lambat dia. Dia boleh bangun, memang dia boleh bangun. Bila dia lambat berdiri, tegak berdiri makmum yang gemuk tadi ni, sampai kepada masa imam rokok, tak dapat masa satu Fatihah pertengahan, anggaran 25 saat, maka masbuklah dianya. Rokok serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam, gitu saja. Dia gini. Ni dalam bab lain pula jadinya. Sebab kitab Bahjah Mardiyah ni bicara muafiq masbuk ni tahun lepas lagi dah. Tahun ni pun tinggal 2 kali lagi minggu depan. Tak sempat habis juga orang kali. Dia gini. Ini tambahan lah. Kita contoh orang gemuk tadi. Orang gemuk, dia ada orang gemuk ni sampai satu peringkat, dia kalau turun langsung tak boleh bangun. Saya pernah jumpa
Saya mengajar. Dia duduk tak kursi. Dia tak kursi. Dia duduk tak atas. Dia tanya masalah ke saya. Semayang dia. Dia kata, dia kalau turun latar, tak bangun lah, dia kata. Saya senyap je lah. Sebab kita pun tengok dia tu memang gemuk. Tapi, kalau dia nak bangun, muskil juga. Biasa tak kata apa. Kalau ustaz nak tengok, dia kata, nak saya nak turun latar. Saya tak kata apa. Dia turun sungguh latar, dia ada kursi. Dia turun latar. Kuliah ni rumah orang. Kursi ni kursi sofa lah. Bukan kursi ringan. Dia turun latar. Orang lain duduk atas latar belakang. Dia seorang duduk atas kursi. Lepas tu turun latar. Dia nak naik semula atas kursi. Tak nak naik pas tu dah. Tak nak naik pas tu dah. Dia punyalah. Pusing tubuh dia. Sebab kursi sofa. Kalau kursi ringan, terbalik ke kursi-kursi. Tak boleh nak bangun. Siapa saya balik, dia bangun macam mana? Wallahu a'lam. Dia kata kalau di rumah dia, kalau duduk atas latar saja, 2-3 orang anak kena tolong angkat dia. 2-3 orang anak. Tapi nak kelak saya mengajar tu, tak ada seorang orang lelaki, orang puan lelaki. Orang puan nak angkat dia macam mana? Wallahu a'lam. Saya tak suruh turun atas latar. Dia, ustaz nak tengok, saya turun atas latar, tak boleh bangun. Dia turun sungguh. Tak boleh bangun sungguh. Lepas tu nak bangun macam mana? Wallahu a'lam. Sebab dalam kelas tu orang puan lelaki. Dia kata anak lelaki dia 2-3 orang baru boleh tolong angkat dia untuk bangun. Tapi dia berdiri comel-comel. Dia berjalan comel-comel. Dia tak boleh turun latar. Sebab dia memang gemuk pelik lah. Gemuk. Jadi dia masalah orang uzur ni kita tak boleh nak jawab mudah-mudah. Sebab apa? Dia macam-macam pesing tak sama. Saya pun mula muskil juga. Dah tak boleh nak turun atas latar, tak boleh nak bangun. Bangun je lah. Tapi saya tak kata jangan. Memang tak boleh bangun. Orang seumpama ni dia wajib solat berdiri. Dia tak boleh turun ke latar untuk sujud. Orang seumpama tak boleh turun ke latar sebab tak boleh bangun. Ada orang gemuk, dia memang tak boleh turun latar. Dia kena solat berdiri. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga solat berdiri. Orang keempat dia solat berdiri. Lepas orang keempat boleh turun ke latar untuk sujud. Untuk sujud 2 kali tasyahud akhir. Tak apalah, pada dia selesai dah 4 rakaat. Tapi orang pertama, kedua, ketiga tak boleh bangun. Dia tak boleh turun ke latar. Sebab dia turun latar tak boleh berdiri. Dia tak boleh turun latar. Dia rokok macam biasa. Iktidal macam biasa. Sujud dalam berdiri. Tunduk sebagai rokok lebih rendah daripada rokok. Hal ni lah biasanya makmum akan lepas iktidal dia akan duduk atas kursi untuk isyarat kepada sujud. Biasa gitulah. Hal tu hak memang tak boleh turun latar. Ada orang gemuk dia boleh turun latar. Dia boleh bangun, memang dia boleh bangun. Tetapi dia kena bertolong sedikit. Bertolong macam mana? Kena pegang di meja tepi dinding ke, ada kena bertolong dengan barang ataupun bertolong dengan orang tolong angkat. Maka wajib bertolong untuk berdiri, wajib bertolong. Dan kalau kata perlu ada orang apa ni? Jack ke apa ni? Dia nak bangun kan? Inilah tapu orang ni. Dia nak bangun sendiri memang tak boleh. Dia kena ada orang yang tapu. Ada tapu. Ni. Angkat. Dia wajib kena cari orang tolong angkat. Walaupun orang tolong angkat tu boleh. Tapi angkat besar gitu sakit orat saya. Berilah upah RM5 contohnya sekali sembahyang. Wajib kena upah. Tapi upah yang sepadang lah. Satu sembahyang upah RM50. Tak larat dia nak upah yang sepadan. Dia wajib kena berdiri dengan bertolong, sama ada berpegang pada umpama meja ataupun bertolong dengan orang. Sebab dia berdiri boleh, mengekali berdiri boleh, tapi nak mulai berdiri bertolong maka wajib bertolong. Tapi kalau untuk mengekali berdiri pun wajib kena bertolong, kena pegang di meja, kena ada orang yang tolong jaga belakang, maka dia panggil uzur yang menggugurkan rukun berdiri. Tak payah solat berdiri dah. Untuk bangun boleh, tapi kena bertolong, wajib bertolong, kekal rukun berdiri. Untuk mengekali berdiri kena bertolong, maka dia panggil uzur dah, berdiri sudah tidak menjadi rukun. Ada ni hanya bertolong untuk
bangun berdiri, bukan bertolong untuk mengekali berdiri. Ada orang dia boleh berdiri tapi kena duduk tepi, dia kena pegang di meja, baru boleh, maka dipanggil keuzuran dah. Tapi ramai orang tua yang seumpama ni, dia memang uzur dah, tapi akad pertama dia sebenarnya berdiri juga. Ada dia akad pertama, dia takbir tepi meja, tepi dinding, dia pegang dengan dinding apa semua, dia pun takbir, dia sebenarnya berdiri, dia pegang. Dia rokok, dia i'tidah, dia tunggu sujud, barulah dia tak naik dah sampai kepada salam. Sebenarnya akad pertama tu berdiri bukan rukun dah, cuma dia nak berdiri tak ada masalah, tapi bukan rukun. Itu contoh bagi orang uzur. Tapi saya nak cerita sekarang ni, dia boleh bangun berdiri, dia gemuk, tapi untuk tegak berdiri lambat. Bila lambat untuk tegak berdiri, dia berdiri sekejap saja imam rokok, tak dapat masa satu Fatihah, maka makmum ni masbuk selain daripada rakaat yang pertama. Ha ni pula ni. Ambil semula ni, ambil molek ni. Hak yang kita akan baca ni. Hak kita akan baca ni. Mungkin hari ni tak sempat, ulang minggu depan. Dan setengah daripadanya, setengah daripada orang masbuk, makmum masbuk yang berlaku pada selain akad pertama. Tapi masbuk ni ghalib akad pertama lah. Ghalib kebanyakannya akad pertama lah. Hak kita mari lambat tu, tertakbir imam rokok dah, tertakbir imam hujung surah, tu hak masbuk hak biasa. Masbuk hak biasa akad pertama. Tetapi masbuk bukan akad pertama sahaja, boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Ni contoh lagi ni. Dan setengah daripadanya masbuk yang berlaku pada selain akad pertama diberi hukum masbuk pula, masbuk juga. Ni barang yang jatuh, barang yang berlaku daripada kebanyakan daripada a'immah. Apa a'immah? Imam-imam sembahyang. A'immah, imam-imam sembahyang. Barang yang jatuh, barang yang berlaku daripada kebanyakan daripada a'immah, imam-imam, bahawasanya mereka itu a'immah ni bersegera mereka itu membaca akan qiraahnya. Dia baca Fatihah cepat, maka tiada dapat makmum kemudian daripada berdiri qiyamnya, berdiri qiyam makmum daripada sujud, tiada dapat membaca ni, akan membaca dengan sempurna akan Fatihah, maka sudah rakaat imamnya, maka wajib atas makmum itu rakaat serta nyata imam, kerana ia seperti orang masbuk. Maka didapatnya akan rakaatnya jika sempat rakaat serta tamatnya dan rakaat bersama imam. Dan jika jatuh, jika berlaku yang demikian itu, yang demikian mempercepatkan imam akan bacaan ni pada tiap-tiap rakaat sekalipun kalau imam mempercepatkan bacaan. Ni saya boleh cerita pengalaman saya lah. Waktu saya baca semula tepat ni di minggu depan, saya mula duduk pondok, tok imam, tok guru memang cepat. Masa tu saya mula-mula belajar ni, tak apa pandai lagi lah Muafiq masbuk ni. Cuma abang-abang hak ngaji lama pesan ke kita orang baru ni, tok guru rokok, merokok aje. Dia pesan gitu. Memang masbuk tiap-tiap rakaat. Ni apa panggil apa ni? Kalau ada TikTok masa sekarang ni, TikTok dah lah. Dah lah. Tapi ada tamat ninah, bukan macam tarawih di Indonesia 17 minit 20 rakaat tu, bukan tu. Tapi memang saya ngaji mula-mulanya memang masbuk tiap-tiap rakaat kitanya. Memang tu imam, tu guru dia cepat sungguhlah. Ketiga keempat sah masbuk. Rakaat pertama kedua pun jadi masbuk juga. Masa tu tak apa pandai, tapi diperingatkan seumpama tu. Tu guru rokok je, kamu rokok. Sebab apa? Masbuk. Tiap-tiap rakaat masbuk. Yang kitanya budak-budak ni suka. Tak suka? Suka.
Lah, tak payah baca Fatihah. Baca setakat yang sempat je. Lepas tu 4 rakaat pula. Sekejap siap ah. Beri salam dalahnya. Memang suka. Tapi nak cerita apa ni? Berlaku pada tiap-tiap rakaat sekalipun. Masbuk lah ke 4 rakaat. Tapi yang kita nak fokus di sini, hak banyak berlakunya adalah rakaat ketiga, rakaat keempat. Hak ni hak banyak isu berlaku. Tapi sebelum kita pergi pada rakaat keempat ni, saya pernah berjemaah dengan anak murid kepada cikgu saya mula-mula ni. Cikgu semakin cepat, anak murid semakin cepat juga ah. Dia gitu ah. Dia semakin cepat juga. Nak cerita ni ambil pengajaran molek. Buat usrah pukul 3 petang. Yang mengikuti usrah ni bukan orang kampung. Ustaz tu imam di kawasan berkenaan. Ustaz tu imam di kawasan berkenaan. Bukan orang kampung, bukan. Yang ikut usrah ni. Pukul 3 petang sampai waktu asar. Jadi ustaz belakang ni ustaz ngutuk imam lah. Semai berjemaah asar. Mai jemaah asar. Rakaat pertama baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah dengan perlahan. Tu imam baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Tu imam bacaan dia kita tahu sebab dia ada mikrofon ni, ada ni di baju dia, kita boleh tahu. Dia baca doa iftitah, dia baca Fatihah, dia baca surah. Tapi nak ceritanya cepatnya tu imam ni, tapi taklah secepat tu guru asal. Cepat. Masa tu saya makmum ni habis baca Fatihah, dia habis baca surah. Saya kat pertama baca doa iftitah, baca Fatihah. Tu imam baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, dia habis baca surah, saya baru habis baca Fatihah. Nampak tak cepat? Cepat. Tapi tak apalah. Naik rakaat kedua. Baca Fatihah, baca surah. Rakaat kedua, saya habis baca Fatihah, tu imam tu habis baca surah. Faham tak? Tapi tak apalah. Memang kita muafiq. Sebab tu imam lambat rakaat, walaupun tu imam baca cepat, sebab tu imam ada surah. Tapi nak ceritanya, cepatnya Fatihah dibaca rakaat kedua, tu imam habis baca surah, saya baru habis baca Fatihah. Tapi tak ada masalah lah. Saya pun selesai baca Fatihah. Memang saya pun muafiq, tak ada masalah lah. Macam mana ketiga keempat? Boleh tak kita fikir? Saya masa tu nampak dah. Kat tiga keempat. Jadi masbuk dah. Memang. Tapi tak dilawan untuk kuasa. Kuasa 4 rakaat masbuk. Ini 2 rakaat. Boleh mikir dari sini dah. Sebab orang kedua. Tu imam ni dia baca Fatihah dan surah. Dia habis baca surah, saya baru habis baca Fatihah. Mana cepatnya Fatihah dia baca, cepatnya surah dia baca. Macam mana rakaat ketiga? Rakaat keempat ada tak ada surah? Saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pun rokok. Dia mempercepatkan bacaan ini yang bicara sekarang ni. Dapat tak masa? Dapat tak masa satu Fatihah makmum? Memang tak dapat masa lah, dalam 15 saat je dia rokok. Tak dapat masa. Masbuk lah. Tiga keempat. Wajib rokok serta-merta lah, baki patut ditanggung oleh imam. Tetapi makmum yang sebahagiannya ustaz dan tu imam di kawasan tersebut buat hukum muafiq, menyudahkan bacaan Fatihah juga. Ni bukan orang kampung ni, orang makmum belakang ni. Yang pelik pula, tu imam depan tu takkan ekor mati tak perasan. Ni anak makmum di belakang ni. Dia rokok tak rokok anak makmum belakang, walau dia masbuk belakang ni. Takkan dia tak ekor mata tak nampak. Tengok. Ni ustaz dah ni. Hak makmum ni, hak ikut usrah ni ustaz dah. Dan tu imam hak ada belakang ni. Masing-masing buat hukum muafiq, walhal masbuk, sebab tak dapat masa. Dalam 15 saat gitu je. Saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dia Allahu akbar rakaat. Bayangkan rakaat kedua
Saya habis Fatihah dia habis surah dah. Bayangkanlah cepat dah cepat. Lepas tu dan palotok ni masuk dah ni. Sekali ni masbuk dah ketika keempat. Memang masbuk ketika keempat. Tapi makmum yang ada semuanya menyudahkan bacaan Fatihah. Imam i'tidal masbuk, apabila imam i'tidal apa jadi? Rakaat tidak dikira. Masbuk tak boleh rokok dah. Tapi yang ramai belakang dia ingat dia muafiq. Dia rokok sini-sini lepas imam i'tidal. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab dia masbuk. Tapi dah kenapa dia rokok lepas imam i'tidal? Dia ingat dia muafiq. Sebab kat tiga keempat. Mana ada masbuk tiga keempat? Masbuk kat pertama saja. Oh ni pun orang noh batal sembahyang. Ustaz tu imam belakang tu. Ini handalang belaka ni. Tu imam pun handalang, makmum belakang pun orang-orang handalang belaka. Bukan orang kampung. Mana kira? Makmum belakang buat macam muafiq. Sebab kita keempat dia kata dia muafiq. Imam i'tidal saja kamu masbuk. Bila masbuk imam i'tidal, rakaat sudah lagha, sudah tidak dikira. Dia wajib i'tidal ikut imam, rakaat tak ada, kena tambah lepas imam bisalam. Tiba-tiba dia rokok seorang diri, masbuk selepas imam i'tidal, batal sembahyang makmum masbuk di belakang tu. Ada ni. Memang jelas masbuk. Dalam lingkungan dalam 15 saat gitu je lah. Tapi saya tak pelik. Sebab saya mengaji tuku yang sama. Kalau tuku asal 4 rakaat masbuk, hak ni ke comel dah ni. Rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga 4 je masbuk. Tapi kalau tuku asal memang masbuk 4 rakaat. Tapi hak anak murid ni, dia anak murid lama, saya anak murid kemudian. Orang kata tu imam ni dia pekat lain. Dia pekat anak murid tua lah. Saya ni anak murid kemudian. Tapi dengan cepat dia semayang tu, cepat bacaan Fatihah dia tu, saya tak pelik. Saya tak pelik. Tapi jelas nyata 3/4 masbuk. Sebab imam mempercepatkan bacaan. Barang yang jatuh, barang yang berlaku daripada kebanyakan dari imam bahawa mereka segera mereka pada membacakan qiraah. Dia baca Fatihah cepat, menyebabkan tak dapat masa. Orang ketiga keempat. Pernah sekali, ni saya akan baca balik tempat ni. Pernah sekali ditanya dalam radio. Tanya radio. Makna yang bertanya ni pandai dah lah, tapi nak pastikan. Ditanya masalah, dia kata imam orang 3/4 mempercepatkan bacaan Fatihah. Dia tanya. Jadi imam rokok, memang kami makmum ni memang tak sempat lah nak baca Fatihah. Sebab memang masa tak dapat. Sebab imam mempercepatkan bacaan Fatihah 3/4. Surah tak ada 3/4. Jadi adakah kami ni masbuk yang mana kami rokok, baki Fatihah ditanggung oleh imam? Jadi yang bertanya ni macam tahu dah. Cuma dia nak sahih. Dia tanya Ustaz radio. Sebab bagi anggapan orang kampung, Ustaz radio ni power lah. Ustaz radio ni power. Bukan ustaz kampung biasa. Tu anggapan orang kampung. Dia tak tahu. Ustaz radio ni kerana ada kenalan. Bukan kerana power. Ada kabel, ada kenal orang dalam. Orang yang masuk radio, gitu je. Sama juga dengan ustaz masuk TV tu. Sama juga. Orang beranggapan, itu ustaz international. Bukan ustaz kampung. Kamu ustaz kampung, TV tak boleh masuk. Orang anggap gitu. Bukan. Penerbit yang panggil ustaz TV itu, penerbit itu jahil agama. Dia tak reti ustaz mana sebenar. Lepas tu ada masuk karut maruk pun jalan macam biasa. Sebab penerbit dah reti. Penerbit rancangan agama bukan seperti dia pandai agama. Dia penerbit bahagian nyanyian. Tidak seperti penerbit itu pandai menyanyi. Penerbit bahagian sukan bola, tak seperti penerbit itu pandai main bola. Gitulah bandingan dia. Jadi tanyalah ustaz radio, adakah kami masbuk, kami rokok, Fatihah kami tengok oleh imam? Dia jawab macam mana? Masbuk berlaku kat pertama saja, ketika 4 tak ada masbuknya. Dia ajak dia ayat kau tu. Allah kata sakit jiwa sungguhlah.
Yang bertanya tu macam pandai dah, cuma nak memastikan. Adakah kami masbuk, kami rokok, baki-baki tanggung oleh imam? Dia jawab, masbuk tidak berlaku, mereka rakaat pertama saja. Tiga keempat tak ada masbuk. Dan kata kan, payah pula kita nak betul kemudian sebab dia Ustaz radio. Yang ni molek kitab Bahjah Mardiyah. Masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Contohnya imam mempercepatkan bacaan Fatihah. Jadi makmum ni, makmum yang masbuk 3/4 lah contohnya, kerana ketika imam rakaat 3/4, makmum tadi tak dapat masa satu Fatihah, maka makmum tu dihukumkan masbuk. Bila makmum masbuk, imam rakaat wajib rakaat serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi masalah imam mempercepatkan bacaan, saya ulang baca baliklah minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.